dan salam sejahtera, dan saya tertarik dengan pengumuman yang dibuat oleh Tan Sri Anwar Musa apabila mengatakan bahawa Zuraida sertai NGO Muafakat Nasional pimpinan beliau. So baguslah kalau begitu, kerana inilah yang rakyat boleh nampak hari ini, bahawa jangan kita mengkhianati parti kita, jangan kita bertolak dalih dengan apa yang parti kita dah beri kepada kita, dan jangan kita mengkhianati kawan-kawan kita, apalagi mandat rakyat. Jadi jelas kita lihat orang seperti Tan Sri Anwar Musa itu sendiri telah pun disingkirkan oleh pimpinan UMNO. Padahal beliau orang yang kalau kita lihat begitu lama dalam UMNO itu sendiri. Bagaimana pula dengan Datuk Zuraida ni? Beliau juga bukannya sehari dua dalam PKR. Tetapi apa yang beliau buat? Beliau berpaling tadah dengan kepimpinan tertinggi partinya sendiri. Dan akhirnya lama-kelamaan beliau cuba membuat kekuatan untuk personal interest, iaitu diri sendiri. Untuk beliau rasa bahawa kalau keluar daripada PKR pun aku akan selamat. Jadi apa yang kita boleh lihat daripada yang mereka buat ini apabila timbulnya ataupun sampainya waktu PRU ke-15. Akhirnya rakyat tidak buta, rakyat tidak bodoh. Akhirnya dia ditolak bulat-bulat. Kita tengok Datuk Zuraida Kamarudin, 3 penggal di Ampang. Sepatutnya beliau boleh mempertahankan itu kerana kepercayaan rakyat kepada beliau. Tetapi kali ini dia kalah sehingga akan hilang deposit. Ini adalah satu yang memalukan kita. Jadi apa yang berlaku ini, yang mana kita lihat beliau terang-terang membuat video. Apabila dia buat bye-bye Wan Azizah, bye-bye Nurul Izzah, bye-bye Anwar. Apa yang berlaku hari ini? Dia sendirilah kena bye-bye. Maka bye-bye Zuraida bukan saja bye-bye daripada arena politik. Kalah teruk. Ini adalah satu yang jangan yang lain buat. Jangan pemimpin kita, terutamanya daripada parti saya sendiri, yaitu PKR. Kita jangan angkuh, kerana yang nak mengangkat kita adalah orang di bawah. Kita juga pernah lihat bagaimana apabila pemilihan PKR yang lalu. Saya tidak nak mengungkit perkara itu lebih dalam, tetapi sebagai peringatan kepada pemimpin-pemimpin kanan PKR yang mana yang menjadi YB hari ini, yang menjadi menteri hari ini, yang sudah pun diberi mandat untuk memimpin parti juga, harus ingat bahawa yang naikkan kamu adalah peringkat bawah. Bayangkan, kita dari cabang dilantik untuk menjadi ketua cabang. Daripada ketua cabang, kita akan menubuhkan kepimpinan negeri ataupun kepimpinan pusat. Yang nak mengundi pemimpin pengurusi negeri, pimpinan pusat adalah kesi-kesi yang dilantik oleh akar umbi. Dan wakil-wakil yang telah pun dipanggil oleh pimpinan kanan daripada cabang ini tadi untuk mengundi mereka. Jadi apa yang berlaku dengan Zuraida ini sama juga. Jadi saya harap pengajaran ini ada kepada pemimpin-pemimpin, terutamanya PKR itu sendiri, di waktu akan datang. Jadi apa yang berlaku dengan Zuraida ini, saya nak masuk kepada apa yang kita lihat tentang Muafakat Nasional. Saya rasa tidak perlu dia menggunakan Muafakat Nasional. Ini adalah satu NGO yang pada saya salah daripada sisi namanya. Daripada sisi dia nak tubuhkan itu tak salah. Kerana cara penggunaan Muafakat Nasional ini tidak muafakat lah. Apa dia gunakan Muafakat Nasional? Yang kita boleh tahu, semua seluruh rakyat Malaysia ni tahu, Muafakat Nasional ni dulu adalah untuk PAS dan UMNO. Apa dia PAS dan UMNO? Ialah satu komponen yang melibatkan cuma untuk satu kaum, iaitu untuk mencantumkan Melayu yang ada di UMNO ni, yang ada di PAS ini. Jadi apabila kita lihat Muafakat Nasional ini tadi adalah untuk mereka kelirukan rakyat bahawa Muafakat Nasional ni sebenarnya hanya untuk satu kaum. Jadi ini tidak bagus. Jadi kalau kita lihat apa tujuan mereka nak buat ini, NGO ini, adakah NGO ini membantu seluruh rakyat Malaysia? Kita tidak nampak juga. Jadi hari ini Zuraida menyertai Parti Muafakat Nasional, atau bukan parti, NGO Muafakat Nasional, pada saya dia sudah terkeluar jauh daripada landasan perjuangan asalnya. Yang mana Zuraida masuk ke dalam parti PKR itu dulu adalah kerana parti itu reform. Dan kalau Zuraida boleh mempertikaikan bahawa beliau adalah tidak reform ataupun tidak mengakui bahawa parti PKR yang dia duduki dulu adalah parti reform, dan akhirnya hari ini beliau rasa bahawa Muafakat Nasional ni yang kita lihat NGO ini lebih kepada perkauman ini, maka selama ini Zuraida telah pun menipu
akar umbi PKR rakyat Malaysia. Karena pengundi Ampang itu siapa dia? Bukan keseluruhannya orang Melayu. Jadi ini yang kita boleh lihat bahwa kalau Zuraida cuba menafikan beliau akan terkena, beliau mengaku beliau juga akan terkena. Jadi sebab itu jangan mengkhianati mandat rakyat. Jika mereka seperti Zuraida ni tidak rakus, tidak tamak dengan jawatan, saya rasa hari ini dia kekal dalam PKR dan kekal dengan jawatan kepimpinan PKR itu sendiri dan kekal dengan kemenangan. Tetapi apabila beliau menidakkan diri beliau sendiri dengan rakus untuk nak mempertahankan jawatan-jawatan yang ada, akhirnya beliau mengikut bos dia iaitu Datuk Seri Azmin Ali, dan Azmin Ali sendiri pun tumbang. Jadi kita tengok kembali bahawa apa yang dilakukan oleh Datuk Zuraida ini tadi akhirnya memakan diri. Mereka tamak dan mereka rasa bahawa mereka tidak percaya. Kerana mereka dan Datuk Zuraida dan Azmin Ali ini, dia tidak percaya bahawa satu saat nanti Anwar akan jadi Perdana Menteri. Mereka yakin sangat itu. Jadi alasan yang pada saya, alasan politik mereka untuk keluar adalah itu. Jadi keputusan mereka keluar daripada PKR itu kerana mereka yakin bahawa Anwar tak akan jadi Perdana Menteri, dan mereka yakin bahawa Azmin satu saat akan menjadi timbalan Perdana Menteri dan boleh menjadi Perdana Menteri. Tetapi akhirnya kerana kerakusan dan ketamakan mereka untuk berada di tempat tertinggi itu begitu cepat, akhirnya apa terjadi? Iaitu Zuraida sendiri kalah, dan kita tahu bosnya Azmin Ali kalah. Kita tidak tahu ada satu dua lagi kerusi yang mana lompat ini masih menang. Contohnya Ali Biju di Sarawak masih menang lah. Dan kita tahu Saifuddin Abdullah pun menang. Tapi yang lain-lain bungkus. Jadi apa yang kita lihat juga, di sebalik-sebalik itu kita tengok banyak juga kepimpinan-kepimpinan yang kita rasa mereka kuat pun kalah. Kerana apa? Kerana rakyat hari ini boleh menilai. Zuraida sendiri di Ampang memegang beberapa penggal. Sepatutnya dia tidak hilang deposit. Sepatutnya mendapat kalah sedikit lah orang kata. Tetapi ini kalah teruk. Jadi kepercayaan kita dengan parti yang kita duduk, yang kita mula bersama, tidak ada isu kalau kita keluar parti. Tetapi yang rakyat marah adalah isunya, kamu keluar parti setelah diberi mandat oleh rakyat, kamu menang bertanding atas logo parti itu. Zuraida dan Azmin ataupun geng-geng katak yang melompat ni, kalau tanpa PKR itu, rakyat tak kenal kamu. Kamu tak menjadi tokoh hari ini. Kerana diangkat oleh akar umbi di bawah untuk kamu jadi pemimpin. Jadi kamu telah pun mensia-siakan mandat yang rakyat ini bagi. Yang mana kamu cuba membohong dengan putar belit. Kerana jiwa rakyat tidak semuanya boleh dibeli dengan nilai duit. Mungkin walaon-walaon, mungkin orang yang dikelilingi, yang mengampu, boleh kamu beli. Tapi orang-orang di bawah sentiasa menghormati kita sebagai pimpinan politik ini. Jadi kesilapan itu tidak pernah dirasakan bahawa salah, dan mereka rasa bahawa mereka arogan sangat dengan apabila mereka dah pun dinaikkan oleh rakyat. Mereka tidak sedar bahawa hanya 5 tahun, dan 5 tahun kalau kamu bagus ditambah lagi, dan begitu seterusnya. Tetapi kalau kamu tidak bagus akan ditolak, dan akhirnya kamu akan rugi sendiri. Jadi itulah sebagai ahli politik pada pandangan saya, mereka harus sedar. Jadi begitu juga dengan apa yang kita lihat dengan Datuk Zuraida ni, apabila dia kedah ke hulu ke hilir dah tak betul dah, macam orang tak betul. Kita tengok video dia kempen, kasihan juga tengok dia berdiri di tengah jalan, seolah-olah bagai-bagai lah kritikan orang. Lepas tu kita tengok kalah teruk. Lepas tu daripada sisi dia nak duduk di parti mana pun, kita nampak tidak ada jelas. Sekejap dia keluar daripada PKR, masuk Bersatu. Bersatu dia keluar kepada Parti Bangsa Malaysia PBM. Akhirnya lunyai macam tu saja, hancur politiknya. Jadi pengajaran besar buat kita. Begitu juga contohnya di UMNO, banyak pimpinan UMNO yang ditolak ke tepi, dan akhirnya mereka-mereka tersingkir, cuba membuat muafakat nasional ini. Kita tengok apa faedahnya kepada rakyat, tak ada. Hanya untuk nak membuat satu gabungan yang untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, yang mana
Tidak ada lagi tempat mereka untuk nak bertapak. Jadi berkumpul dari situ geng-geng pengkhianat, geng-geng kata, dan sebagainya yang kita boleh lihat. Jadi track record ahli-ahli politik ini ada di tengah rakyat. Kita rakyat boleh tahu hari ini. Tidak seperti dulu lagi. Dulu kita tunggu newspaper, hari ini tak perlu. Buka saja bapak Google, jumpa semua. Jadi rakyat boleh membaca, penduduk-penduduk di negara ini juga sudah ke depan. Jadi saya harap ini pengajaran kepada kita semua, kepada pimpinan-pimpinan politik, jangan tidak percaya apa yang di bawah buat jika mereka tidak suka dengan kita. Jadi jaga diri kita sentiasa, jangan pandang ke atas, sesekali tengok ke bawah, tengok lantai, supaya kita sedar bahawa kita berpijak di bumi yang nyata. Sekian, terima kasih.